Assalamualaikum. Jadi grup kami akan explain pasal data classification. Nama saya Aunadini binti Ahmad Zaini, nombor matrik 01 DDT 19F1181. So saya akan explain apa maksud data classification. Okay, data classification ni adalah satu proses organizing data yang dia menyusun data mengikut kategori yang relevan sehingga dia dapat digunakan dan dilindungi dengan lebih efisien. Dan proses ni juga dia menjadikan data tu lebih mudah untuk dijumpai, dan data classification ni penting dalam hal pengurusan risiko, compliance dan juga data security. Seterusnya kita pergi pada benefit of data classification. Okay, kebaikan data classification ni dia menunjukkan komitmen pada sebuah organisasi tu, dan seterusnya dia digunakan dalam pematuhan dan atau masalah dalam standard undang-undang. Dan dia membantu dalam pengurusan kitaran hidup, contohnya macam penyimpanan data, penggunaan dan juga pemusnahan data. Terusnya kita pergi pada key reason to classify your data. Okay, key reason dia adalah supaya kita perlu buat protection platform untuk data demi untuk melindungi data daripada sebarang ancaman. Jelasnya prevent insider threats, maksudnya cegah daripada ancaman orang dalam. Contohnya orang dalam tu macam pekerja yang dalam syarikat tu sendiri yang menghantar ancaman tu. Prevent outsider threats, ni ancaman, cegah daripada ancaman orang luar lah. Contohnya orang luar pada syarikat. Biasanya dia mudah untuk mencari data sebab data tersebut dah tersusun. Jadi sebab mengapa kita perlu classify our data. Next 5 step of data classification. So kat sini ada 5 step: identity, discovery, classify, secure dan juga monitor. Identity ni dia adalah proses untuk kita kena pasti jenis data yang paling penting bagi perniagaan. Jadi dengan tu kita dapat tentukan data yang mana kita perlu protect dan control. Sebenarnya discovery ni dia memberikan gambaran mengenai jenis data yang ada dalam organisasi dan juga macam mana data tu kita kongsi dan kita gunakan, dan dia juga membolehkan kita untuk bina strategi perlindungan di setiap jenis data yang ada, dan juga dia beri peluang untuk kita kurangkan kos penyimpanan dan juga singkirkan data yang berlebihan. Sebenarnya classify ni dia mengatur macam mana maklumat yang penting dan berharga perlu dikendalikan, dan juga dia tidak akan berkesan melainkan ia dikuat kuasa secara konsisten. Terusnya secure ni dia adalah kawalan keselamatan juga langkah-langkah perlindungan. Contohnya macam buat satu langkah keselamatan dalam setiap organisasi supaya pekerja tahu dan mengambil berat tentang panduan keselamatan dalam syarikat. Seterusnya monitor. Monitor ni dia classify data yang baru, dan juga dia perlu pastikan data yang sensitif yang baru tu dilindungi dengan betul. Itu saja pada saya. Okay, seterusnya adalah level of data classification. So ada 4, iaitu strictly confident ataupun restricted. Yang kedua adalah confidential, yang ketiga internal only, dan yang keempat adalah public. So untuk restrict ni adalah dia menerangkan tentang maklumat terhad yang sangat sensitif dan penggunaan yang harus terhad berdasarkan keperluan yang perlu diketahui. So sekiranya diungkapkan dan akan ada kesan kewangan atau undang-undang yang besar pada perniagaan. So yang seterusnya adalah confidential. Confidential ni kita akan tahu iaitu rahsia, iaitu maklumat sulit adalah seluruh pasukan dan penggunaan harus terkandung dalam perniagaan. So mungkin benda ni macam sulit lah, dia tak boleh didedahkan, cuma perniagaan dalam satu company sahaja. So untuk internal only dia lebih kurang macam confidential, tapi dia berlainan, iaitu dia macam lebih kurang maklumat dalam seluruh syarikat dan harus dilindungi dengan kawalan terhad. So dia sekiranya didedahkan, sama juga maklumat dalam memberi kesan yang minimum kepada perniagaan. So yang terakhir adalah public. Public adalah maklumat yang umum, so dia dapat dikongsi secara terbuka lah. So seterusnya.
Okey, nama saya Fakhrul binti Muhammad Saad. Nombor masjid 01 DVP 19S195. Okey, bagi security program terdapat tiga jenis iaitu kontrol, okey, kat sini ada tiga jenis kontrol family iaitu kontrol, technical control, management control dan lagi satu operational control. Okey, bagi technical control, kontrol ini akan provide detail untuk setiap kontrol yang diperlukan untuk security solution. Okey, kontrol ini menyebabkan masa-masa yang diambil dari semasa ke semasa untuk mencukupkan standard yang diperlukan. Kontrol ini terbagi pada tiga family iaitu policy family ke, access control, audit and accountability, identification of education and system and communication protection. Okey, untuk polisi bagi security pada bahagian technical control, saya ambil satu contoh dekat sini bagi untuk access control, contohnya polisi untuk menetapkan syarat kesedaran password yang agak strong supaya tak dapat diakses oleh orang-orang yang tak sepatutnya akses. Okay, yang kedua, management control. Okay, untuk kontrol kedua ni, ini memerlukan kawalan security untuk information system yang lebih fokus kepada pengurusan sesuatu risiko dan management information security. Polisi yang diperlukan untuk management control ini adalah training, risk assessment, safety assessment, system and accessibility assessment. Okey, contoh untuk topik bagi polisi bagi management control seperti conducting risk assessment. Dekat sini, organisasi contohnya perlu menjalankan penilaian risiko yang akan berlaku sebagai tanda persediaan menghadapi sebarang kemungkinan yang akan terjadi. Okey, untuk yang ketiga, kontrol yang ketiga, operational control. Okey, dekat sini adalah kawalan pada operasional dilebihkan implement kepada staff berbanding kepada sistem. Seperti awareness training yang memerlukan polisi dengan cara pendedahan dan latihan khusus yang lebih tinggi untuk staff paling teramah untuk meningkatkan kefahaman pada staff yang kurang dalam bidang security. Yang kedua dari segi physical dan environmental protection iaitu workplace security, iaitu keselamatan tempat kerja. Kat sini polisi boleh buat bagi contohnya persekitaran tempat kerja dari segi fizikal termasuklah protection daripada sebarang disaster seperti kebakaran dan sebagainya.